Okey, kita mulakan. Baik, kelas hari ini Ustaz akan terangkan video. Ustaz akan dalam Google Meet kali ini Ustaz akan terangkan cara nak menjawab soalan fiqh. Okey, cara nak menjawab soalan fiqh. Okey, tengok muka hadapan kertas soalan kita macam biasa. Pentaksiran kali pertama sekolah rendah Islam Bandar Sarjana Putra. Sekolah rendah Islam Sofan Bandar Sarjana Putra. Okey, tulis nama macam biasa. Jangan lupa tulis nama. Jangan lupa tulis nama, tarikh dan kelas kita. Kelas 1 Imam Bukhari. Sama je. Yang ni sama je macam yang awak buat semalam. 1 Imam Bukhari. Nama masing-masing. Tarikh hari ni tarikh berapa? 22 hari bulan 6. Tulis dulu nama, tarikh dan kelas. Kelas kita 1 Imam Bukhari. Dan pelajaran kita Ustaz akan terangkan mengenai cara nak jawab soalan pelajaran fiqh. Okey, cara nak jawab soalan pelajaran fiqh. Okey, arahan dia tak ada apa-apa. Arahan dia kata jangan buka kertas ini sebelum mendapat arahan. Okey, ni tapi awak dah boleh buka dah. Jawab semua soalan. Jangan lupa jawab semua soalan. Baik, tengok dekat bahagian pertama. Okey, muka surat 2, tengok dekat bahagian pertama. Bahagian pertama ada 20 markah. Maksudnya satu soalan ada 1 markah. Satu soalan ada 2 markah. Yang ni alif ba jim. Awak kena tandakan right dekat jawapan yang betul. Arahan dia awak kena jawab semua soalan di bawah ini dan tandakan right pada jawapan yang betul. Tandakan right pada jawapan yang betul. Okey, contoh. Dia bagi contoh satu kat sini. Dengar Yang lain bagi perhatian dan dengar apa yang Ustaz baca nanti. Nanti awak nak tahu jawapan dia mana. Membaca Al-Quran adalah contoh. Alif, perbuatan. Ba, ibadah. Jim, amalan. Membaca Al-Quran adalah contoh apa? Membaca Al-Quran adalah contoh apa? Contoh perbuatan ke, ataupun contoh ibadah ke, ataupun contoh amalan. Alif, perbuatan. Ba, ibadah. Jim, amalan. Jadi jawapan dia adalah ba, ibadah. Awak tandakan dekat ba. Tandakan right dekat ba. Tandakan right dalam kurungan tau. Tandakan right dalam kurungan. Bukan bulatkan alif ni. Jangan bulatkan alif ba jim. Tandakan right di dalam kurungan. Okey, kita bacakan soalan yang pertama. Okey, membayar zakat merupakan contoh ibadah. Okey, bayar zakat tu merupakan contoh ibadah apa? Alif, ibadah khusus. Ba, ibadah umum. Jim, perbuatan, ibadah perbuatan. Ibadah kan terbagi kepada 2. Ibadah ada ibadah khusus dengan ibadah umum. Ibadah umum, ibadah khusus tu maksudnya ibadah yang kita buat yang berkaitan dengan agama Islam. Macam kita buat puasa, kita baca Al-Quran, kita solat, kita pergi haji. Itu adalah ibadah khusus. Kalau ibadah umum tu adalah perbuatan yang kita buat, perbuatan yang baik yang kita buat. Contoh perbuatan baik yang kita buat, contohnya kita belajar, kita menolong ibu bapa. Lagi apa? Kita membersihkan halaman rumah, kita membersihkan tolong ibu bapa buat kerja rumah. Itu adalah kita berniaga. Itu adalah ibadah umum. Okey, kalau membayar zakat ni dia termasuk dalam contoh ibadah apa? Khusus, alif khusus, ba umum, jim perbuatan. Okey, mana satu? Tandakan jawapan yang betul.
Okey, nombor dua contoh ibadah umum ialah contoh ibadah umum ialah apa dia contoh ibadah umum ialah? Tadi ustaz dah sebutkan tadi. Apakah contoh ibadah umum? Alif, solat. Ba, berniaga. Jim, zakat. Apakah contoh ibadah umum? Solat, alif solat, ba berniaga ataupun jim bayar zakat. Okey. Seterusnya nombor tiga, membantu orang yang susah akan mendapat. Membantu orang yang susah akan mendapat apa? Alif, wang. Ba, dosa. Jim, pahala. Mana dia jawapan yang betul? Membantu orang yang susah akan mendapat apa? Wang, dosa atau pahala? Siapa boleh jawab? Membantu orang yang susah akan mendapat wang, dosa ataupun pahala? Mana satu jawapan dia? Pandai. Okey. Tandakan right dekat pahala. Tandakan right dekat pahala. Okey. Tandakan right dalam tu. Dalam kurungan. Okey, kemudian nombor 4. Nombor 4, menghilangkan hadas. Nombor 2 Nombor 2, contoh ibadah umum adalah apa dia contoh ibadah umum? Alif, solat. Ba, berniaga. Jim, zakat. Mana satu contoh ibadah umum? Ibadah umum. Dia nak contoh ibadah umum. Okey. Tengok nombor 4 dulu. Nombor 4, menghilangkan hadas dan najis pada anggota badan. Ini dah masuk bab bersuci. Ini dah masuk bab bersuci. Menghilangkan hadas dan najis pada anggota badan. Okey, pernyataan di atas berkaitan dengan alif, taharah. Ba, air. Jim, makanan. Mana jawapan yang betul? Yang ni menghilangkan hadas. Yang ni pengertian apa? Menghilangkan hadas dan najis pada anggota badan. Yang ni maksud apa? Maksud taharah. Alif, taharah, iaitu bersuci. Ba, air. Jim, makanan. Apakah maksud ni? Ayat ni, menghilangkan hadas dan najis pada anggota badan. Pernyataan di atas berkaitan dengan apa dia? Taharah, ba, air, jim, makanan. Ya? Nombor 3 tadi, membantu orang tadi dah jawab dah kawan-kawan. Ustaz tak boleh bagi tahu jawapan. Ni kan peperiksaan. Ustaz dah tolong bacakan tadi. Okay, membayar zakat merupakan contoh ibadah apa? Khusus, umum ataupun perbuatan? Ustaz dah bagi tahu tadi. So, ibadah ada terbahagi kepada dua kan? Ibadah terbahagi kepada dua. Okey, membayar zakat merupakan ibadah apa? Zakat ibadah terbahagi kepada ibadah umum dengan ibadah khusus. Okey, contoh ibadah umum. Contoh ibadah umum ialah berniaga, belajar, membantu ibu bapa, mengemas rumah. Itu adalah contoh ibadah umum. Maksudnya contoh benda perkara-perkara yang baik yang boleh kita lakukan. Kalau contoh ibadah khusus pula, contoh ibadah khusus pula ialah ibadah yang berkaitan dengan agama, berkaitan dengan agama kita. Itu contoh solat. Kita solat, kita berpuasa, kita membaca Al-Quran, kita lagi apa lagi kita pergi haji, pergi tawaf di Baitullah, pergi haji, pergi umrah. Itu adalah ibadah khusus. Jadi zakat ni merupakan contoh ibadah apa? Zakat ni contoh ibadah apa? Khusus ke umum? Zakat ni macam ibadah macam kita buat macam solat. Ibadat khusus.
Okey. Nombor 5. Okey, dengar nombor 5. Berapakah bahagian air? Air terbahagi kepada berapa? Baru ni kita dah belajar dah. Baru ni dekat kelas Google Meet kita dah belajar dah berapakah bahagian air. Air ada alif 3, alif ni 3, ba 4, jim 5. Berapakah bahagian air? 3, 4 ataupun 5? Tandakan Rik, mana jawapan yang betul? Air apa tadi? Air apa yang ingat tak air apa yang Ustaz baca, Ustaz ajarkan hari tu? Air mutlak, air mutanajis, air mustakmal, air muqayyad. Lagi air apa lagi? Air musyammas. Ada berapa? Berapakah bahagian air? Ingat pun. Okey. Kemudian nombor 6. Nombor 6 ni air musyammas. Air musyammas ialah air yang terjemur di bawah alif bulan, ba matahari, jim bintang. Air musyammas ialah air yang terjemur di bawah bulan, matahari ataupun bintang. Tengok balik. Air musyammas tu air yang terjemur di bawah apa? Alif bulan, ba matahari, jim bintang. Mana satu? Air musyammas. Syamsun. Syamsun. Syamsun perkataan apa? Okey. Nombor 7, seterusnya nombor 7. Pilih air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Pilih air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Okey, alif. Ni pun kita dah belajar baru ni. Alif, air mutlak. Ba, air mutanajis. Jim, air mustakmal. Dia nak pilih air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tak boleh nak guna ambil wuduk, tak boleh guna untuk mandi wajib, tak boleh guna untuk cuci pakaian. Kita tak boleh guna air tu. Air mutlak tu air yang ada yang banyak tu. Air mutlak tu air contoh air mutlak tu air hujan, air paip, air sungai. Yang tu. Kalau air mutanajis, air yang bercampur dengan najis, air dah yang bercampur dengan najis. Bolehkah guna air yang bercampur dengan najis untuk bersuci? Bolehkah kita guna air yang bercampur dengan najis untuk bersuci? Tak. Boleh ke tak? Okey. Jim, air mustakmal, air yang kita dah gunakan untuk ambil wuduk. Jim tu air mustakmal, air yang kita dah gunakan untuk berwuduk. Kita nak guna balik air tu. Okay, mana satu? Pilih air yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Alif, air mutlak. Ba, air mutanajis. Jim, air mustakmal. Okay, kemudian nombor 8. Nombor 8, air yang suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Okay, air yang suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Yang tu air apa? Ingat tak air apa? Air yang suci tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Air tu bersih tapi kita tak boleh guna untuk ambil wuduk. Macam contoh air oren. Itu macam contoh air apa lagi? Air kelapa. Tapi tak ada dalam ni. Air muqayyad tak ada dalam ni. Penyertaan di atas berkaitan dengan air apa? Musyammas. Alif musyammas, ba mustakmal, jim mutlak. Air apa yang suci tapi tidak boleh digunakan untuk bersuci? Air apa? Air musyammas boleh digunakan untuk suci tapi dia hukum dia makruh. Tapi hukum dia makruh. Kalau air mustakmal
air yang kita gunakan untuk air yang kita dah gunakan untuk berwuduk, kita nak gunakan lagi untuk mengambil wuduk. Boleh guna ke tak air tu? Jim, air mutlak. Air mutlak air yang suci dan kita boleh gunakan untuk menyucikan. Air mutlak ialah air yang suci lagi menyucikan. Okey. Yang ni dalam penyataan ni adalah air yang suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Okey, musyammas, air itu boleh digunakan tapi makruh. Air itu boleh digunakan untuk bersuci tapi makruh. Air mustakmal, air yang okey. Nombor 9. Okey, tadi dah baca dah. 8, air yang suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci. Pernyataan di atas berkaitan dengan air apa? Air mustakmal. Okey, kemudian nombor 9. Nombor 9, air mutanajjis. Air mutanajjis tu ialah air yang telah bercampur dengan apa? Air mutanajjis adalah air yang bercampur dengan apa? Alif, najis. Ba, air. Jim, kopi. Siapa boleh teka? Air mutanajjis. Ingat lagi tak yang kita belajar? Yang kita belajar. Kita baru je belajar minggu lepas kan? Betul, pandai. Ingat pun. Okey, tandakan dekat jawapan yang betul. Betul. Tandakan dekat jawapan tu. Ustaz tak boleh bagi tahu jawapan ke awak sangat sebab kita tengah exam ni. Kita tengah exam, bukannya kita buat latihan. Okey, 10. Apakah hukum bersuci menggunakan air musyammas? Air musyammas tadi Ustaz dah beritahu. Air musyammas yang dijemur di bawah. Air musyammas adalah air yang apa, di dalam bekas logam yang berjemur di bawah panas matahari. Okey, apakah hukum bersuci menggunakan air musyammas? Alif, wajib. Alif, wajib. Ba, makruh. Jim, harus. Apakah hukum dia? Wajib, makruh ataupun harus? Okey, dah siap untuk soalan bahagian pertama kita. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian yang kedua. Okey, sama je. Bentuk soalan ni sama je macam kita jawab soalan tauhid semalam. Ada soalan tu kena sesuaikan. Ada soalan tu kena sesuaikan. Ada soalan kena tak tulis betul ataupun salah. Ada soalan tu awak kena ceraikan huruf. Ada soalan awak kena sambungkan huruf. Itu sama je macam awak jawab soalan tauhid semalam. Okey, yang ni awak kena sesuaikan pernyataan di bawah dengan betul. Awak kena jawab semua soalan. Soalan pertama, sesuaikan pernyataan di bawah dengan betul. Okey, tengok gambar, tengok perkataan tu dan tengok gambar tu. Okey, contoh dah bagi dah. Contoh ibadah, tengok gambar dia tengah beribadah, dia tengah duduk berdoa baru lepas solat kan. Dia tengah duduk beribadah. Okey, solat jenazah. Macam mana gambar, mana solat jenazah? Mana gambar tengah solat jenazah? Mana gambar dia tengah solat jenazah? Bawah ni je kan? Dekat sini je kan? Ni solat jenazah. Ada jenazah kat bawah tu. Okey. Air pahit, mana dia air pahit? Mana gambar yang nampak air pahit tak? Nampak tak gambar air pahit? Mana? Ada gambar air pahit. Ada gambar air yang berjemur bawah matahari. Ada gambar air hujan. Ada gambar orang tu tengah menyapu sampah. Ada gambar apa tu, dia tengah berniaga. Koperasi sekolah, dia berniaga. Ada gambar air pahit. Ada gambar dia tengah mandi. Ada gambar sungai. Ada gambar tai. Ada gambar orang tengah buat ibadat haji. Okey, air pahit, mana dia gambar air pahit? Sesuaikan dekat gambar air pahit. Jumpa tak gambar air pahit? Okey, tiga air musyammas. Jumpa tak air musyammas? Mana dia air musyammas?
Air yang berjemur di bawah matahari. Nampak tak air yang berjemur di bawah matahari? Jumpa tak kat mana? Dekat nombor, Ustaz bagi nombor. Ustaz bagi nombor Ada tak air tu? Air musyammas adalah air yang berjemur di dalam bekas logam. Air yang berada di dalam bekas logam yang berjemur di bawah cahaya matahari. Mana dia? Gambar air musyammas. Okey, seterusnya perkataan ketiga ni air musyammas. 4, berniaga. Mana gambar berniaga? Mana gambar berniaga? Yang gambar ni 5 ni kecil sangat. Okey, di gambar ni dekat mana ni? Koperasi sekolah, dekat kedai dekat sekolah. Siapa boleh jumpa? Berniaga dekat mana? Okey. 5, air hujan. Okey, nombor 5, air hujan. Mana gambar air hujan? Mana gambar air hujan? Sesuaikan dekat gambar air hujan. Mana dia gambar air hujan? Okey, nombor 6, menyapu sampah. Mana dia gambar orang tengah menyapu sampah? Sesuaikan perbuatan ni dengan gambar-gambar ni. Mana dia gambar orang tu tengah menyapu sampah? Nombor 7, contoh najis. Mana dia contoh najis? Cuba bagi tahu. Mana dia contoh najis? Contoh najis mana contoh najis? Jumpa tak dalam gambar tu mana ada gambar? Kat mana ada gambar najis? Jumpa pun. Pandai jumpa pun. Okey. Seterusnya 7 contoh najis. 8 ibadah khusus. Apa dia ibadah khusus? Ibadah khusus. Dia buat ibadah khusus. Macam Ustaz kata tadi, ibadah khusus, dia solat, baca Al-Quran, dia berpuasa, dia membayar zakat, dia pergi haji. Ni ada mana dia? Ibadah khusus. Okey, taharah pula. Okey, nombor 8 ibadah khusus. Nombor 9 ialah perkataan taharah, bersuci. Okey, mana dia gambar yang berkaitan dengan bersuci? Gambar apa yang kita nak sesuaikan dengan gambar, dengan perkataan bersuci? Dia tengah bersuci, dia tengah membersihkan diri dia. Gambar yang mana? Sesuaikan dekat gambar dia. Okey, kemudian nombor 10, air sungai. Mana dia gambar air sungai? Ada tak gambar air sungai? Dia jumpa tak? Mana dia gambar air sungai? Ada tak? Okey, ada. Ada kan? Okey, dah jumpa dah. Sesuaikan. Okey, soalan kedua ni, soalan pertama ni awak kena sesuaikan perkataan-perkataan ni dengan gambar yang sesuai, dengan gambar yang betul. Okey, seterusnya kita pergi ke muka surat 5. Kita pergi ke muka surat 5, soalan kedua. Soalan kedua, kita kena buat apa soalan kedua? Tulis betul ataupun salah pada pernyataan di bawah. Tulis betul ataupun salah pada pernyataan di bawah. Yang ni Ustaz akan bacakan dulu pernyataan ni. Kalau pernyataan ni betul, awak tulis dengan perkataan betul. Kalau pernyataan ni salah, awak tulis dengan perkataan salah. Okey, awak tulis salah ataupun betul je. Awak tulis salah ataupun betul je, bukan pangkah dan right tau. Jangan pangkah ataupun right, tulis salah ataupun betul sahaja. Okey. Okey, contoh yang dibagi, saya bacakan contoh yang diberikan. Solat 5 waktu sehari semalam, betul ke salah? Solat 5 waktu sehari semalam, betul ke salah? Betul kan? Betul, tulis je. Batawaulam, betul. Yang ni untuk betul. Yang ni untuk betul. Satu lagi untuk salah. Okey.
Okey, nombor 1 saya bacakan nombor 1 Membantu ibu bapa mendapat pahala, betul ke salah? Membantu ibu bapa mendapat pahala, betul ke salah? Betul. Betul, tuliskan betul. Kalau betul, tuliskan betul. Okey, nombor 2, berniaga adalah ibadat umum, ibadah umum. Betul ataupun salah? Berniaga itu adalah ibadah umum. Betul ke salah? Kalau betul, awak tulis betul. Kalau salah, awak tulis salah. Okey, kemudian nombor 3, bersuci menggunakan air mutanajis, betul ke salah? Bersuci dengan air najis, air yang bercampur dengan najis, betul ke salah? Kalau salah tuliskan salah. Tulis salah. Okey. Okey, seterusnya nombor 4, berwuduk menggunakan air mustakmal. Air mustakmal bolehkah kita gunakan untuk berwuduk? Bolehkah kita gunakan air mustakmal untuk berwuduk? Air itu, air mustakmal tu suci tetapi tidak menyucikan. Bolehkah kita gunakan untuk berwuduk? Okey, seterusnya nombor 5, tidak sah bersuci menggunakan air mutanajis. Tidak sah kita bersuci menggunakan air mutanajis. Tak sah kita ambil wuduk menggunakan air yang bercampur dengan najis. Betul ke salah? Betul ke salah? Kita ambil wuduk menggunakan air yang bercampur dengan najis. Tak sah kan? Maksudnya betul lah. Tak sah. Tidak sah bersuci menggunakan air mutanajis. Okey. Seterusnya soalan ketiga. Soalan ketiga ada 10 markah. Okey, awak tengok muka surat 6. Soalan ketiga ada 10 markah. Okey, soalan ketiga ada 10 markah. Awak ceraikan perkataan di bawah ini dengan betul. Ceraikan perkataan di bawah ini dengan betul. Ceraikan perkataan, maksudnya pisahkan huruf dia. Pisahkan huruf-huruf ni. Macam awak buat semalam yang latihan tauhid kan? Macam awak buat semalam latihan tauhid. Okey, Ustaz ejakan dulu perkataan-perkataan ni, nanti awak ceraikan. Okey. Okey, contoh dah bagi dah contoh. Mim ra murtadal tat, murtad. Mim ra murtadal tat, murtad. Okey, satu lagi saya bagi contoh. Kaf waw kolam halah kolah. Awak soalan awak kosong juga Ada kertas soalan yang kosong. Ini muka surat. Tadilah itulah sekolah yang sesi pagi tadi pun ada yang kosong. 6 dengan apa? 6 dengan apa? Muka surat 6 yang tak ada. Ada lagi tak muka surat yang tak ada? Ada lagi tak muka surat? 7 pun tak ada Saya tak ada. Okey, tak ada. Ejaan yang pertama, ejaan kaf waw ko lam halah kolah. Okey, ejaan kaf waw ko lam halah kolah. Sambungkan, ceraikan huruf dia. Okey, untuk yang kedua pula, ejaan yang kedua, ejaan najis. Najis. Nun na jin ya sin jis, najis. Nun na jim ya sin jis, najis. Okey, ejaan najis. Nun na jin ya sin jis, najis. Awak ceraikan perkataan ni satu persatu. Kemudian yang ketiga, awak tengok dulu yang tak ada muka surat tu, tengok dulu.
Musyammas, perkataan musyammas. Awak tak perlu nak tulis. Awak tak perlu nak tulis dekat kertas kosong. Awak tulis je dekat muka surat kosong tu jawapan tu Nanti jawapan tu awak tulis je dekat muka surat kosong. Tak payah nak tulis dekat kertas kosong dah. Okey? Tak payah nak tulis dah, tak payah nak guna kertas kosong lain. Awak tulis je dekat kertas kosong. Kan kertas tu kosong kan? Tak ada apa-apa kan? Kan Ais kan? Ais ada tak muka surat tu? Surat 6. Ais ada tak muka surat 6? Ke muka surat Ais tu kosong? Muka surat tu kosong. Tengok tunjuk kat ustaz, dia kosong terus Dia kosong terus ke ataupun dia terus ke muka surat 6 ke, ataupun dia terus ke muka surat 8? Dia skip ataupun dia skip muka surat. Memang kosong terus Ais. Kalau kosong nanti awak tulis je dekat muka surat yang kosong tu. Jawapan tu nanti awak tulis dekat muka surat yang kosong tu je. Oh, dia terus ke muka surat 8. Kalau macam tu kena tulis atas kertas lah. Ustaz ingat dia kosong, dia blank, dia kosong je. Kalau kosong je awak boleh tulis dekat muka surat yang kosong tu. Kalau dia terus ke muka surat 8, maknanya kena gunakan kertas lain. Tak apa, dengar dulu, Ustaz tunjuk, Ustaz terangkan dulu, nanti awak buat, okey? Kalau awak nak tengok balik, nanti awak tengok balik dekat video yang Ustaz akan bagi. Sambil ni Ustaz rekod juga video supaya untuk rujukan awak. Jadi Ustaz akan hantar balik video. Okey. Nombor 2, perkataan najis. Nun na jin yasin jis, najis. Nombor 3, perkataan musyammas. Mim shim mim sin, musyammas. Okey, kemudian perkataan yang keempat, zakat. Zal za kaf alif ta kat, zakat. Zal za kaf alif ta kat, zakat. Okey, seterusnya nombor 5, sedekah. Ni ejaan sedekah. Sad dal qaf ha, sedekah. Okey, ceraikan perkataan ni. Ceraikan huruf-huruf ni. Sad dal qaf ha, sedekah. Okey, muka surat 7 pula. Muka surat 7. Okey, kalau yang tak ada awak tengok dulu. Muka surat 7. Okey, soalan keempat, surat 7. Yang ni soalan keempat ni kena sambungkan huruf-huruf di bawah menjadi perkataan. Yang ni surat 7 pun tak ada surat 7 tak ada, tak apa, awak tengok dulu. Soalan keempat, sambungkan huruf-huruf di bawah menjadi perkataan. Sambungkan huruf-huruf di bawah menjadi perkataan. Okey, contoh ca, pa alif pa nun sin nas, panas. Pa alif pa nun sin nas, panas. Okey. Yang pertama, ejaan pertama, waw dha waw hamzah, wudu. Waw dha waw hamzah, wudu. Okey, nombor 2, ta waw alif fa, tawaf. Sambungkan. Ta waw alif fa, tawaf. Huruf mana yang boleh sambung dan huruf mana yang tak boleh sambung. Awak kena jaga-jaga mana huruf yang boleh sambung dan mana huruf yang tak boleh sambung. Ta boleh tak sambung dengan waw? Boleh kan? Waw boleh tak sambung dengan alif? Tak boleh. Alif boleh tak sambung dengan fa? Tak boleh juga. Alif dengan fa kena duduk sorang-sorang, dia tak boleh bersambung. Okey. Kemudian
Nombor 3, waw alif jim ba wajib. Waw alif jim ba wajib. Kemudian ejaan yang keempat, dal ya di ro ya ri diri. Dal ya di ro ya ri diri. Okey, kemudian nombor 5, alif ga alif mim agama. Alif ga alif mim agama. Okey, yang ni dia. Diri dal ya di ro ya ri diri, sambungkan alif ga alif mim agama. Okey. Jangan lupa sambungkan dan jangan lupa tulis titik. Jangan lupa tulis titik. Okey. Soalan kelima. Okey, dalam muka surat 7, soalan kelima. Okey, klasifikasikan, kelaskan pernyataan berkaitan ibadah khusus dengan ibadah umum. Kelaskan pernyataan berkaitan ibadah khusus dan ibadah umum. Okey, dalam ni ada dua kotak, dua kolom. Satu ni ibadah khusus, yang sebelah kanan ni adalah ibadah khusus, yang sebelah kiri adalah ibadah umum. Okey, ibadah khusus contohnya solat. Jatuh. Tahu tak? Tahu kan? Yang tadi Ustaz dah bagi tahu ibadah khusus, contoh-contoh dia macam mana? Ibadah yang berkaitan dengan agama. Ibadah yang berkaitan dengan agama. Kalau ibadah umum pula, ibadah umum ialah contoh-contoh perbuatan-perbuatan yang selalu kita buat. Maksudnya perbuatan yang baik lah. Perbuatan-perbuatan yang baik yang selalu kita buat di setiap hari. Okey. Ibadah khusus, awak kalau dalam ni adalah ibadah khusus, awak tuliskan dalam ruangan kotak ni ibadah khusus. Kalau ada perkataan ni adalah ibadah umum, awak tuliskan dalam kotak ni dalam ruangan ibadah umum. Nanti awak tulis je. Awak tulis tajuk dia ibadah khusus, lepas awak tulis perkataan-perkataan ni. Kan tak ada muka surat, untuk yang tak ada muka surat 7 tu kan. Awak tulis, awak buat je ibadah khusus, apa dia? Senaraikan. Ibadah umum pula apa? Senaraikan. Buat macam tu je. Okey. Yang ni tak payah tulis balik yang ni. Tak payah tulis buat kotak-kotak, tak payah nak buat kotak-kotak macam ni. Just cuma tulis balik je. Ibadah khusus apa? Okey, contoh dia ambil solat. Solat tulis dekat bawah ni. Tulis dekat bawah ibadah khusus. Okey. Ini adalah solat. Okey, yang ni nombor 2 ni ialah, nombor 1 ni ialah solat. Nombor 2 ialah membayar zakat. 2 membayar zakat. Okey, membayar zakat tu ibadah khusus ke ibadah umum? Kalau ibadah umum, tuliskan dekat sini. Kalau ibadah khusus, tuliskan dekat sini. Kalau ibadah khusus, tuliskan dekat sini. Kalau ibadah umum, tuliskan dekat sini. Okey, kemudian berniaga. Berniaga ni ibadah khusus ke ibadah umum? Okey, kalau ibadah khusus, tuliskan dekat sini. Kalau ibadah umum, tuliskan dekat sebelah kiri. Kemudian perkataan puasa ni adalah ibadah umum ke ibadah khusus? Kalau puasa ni ibadah khusus, tuliskan dekat dalam ruangan ni. Kalau puasa tu ibadah umum, tuliskan balik dekat ruangan ni. Kemudian gotong royong, ibadah umum, ibadah khusus ataupun ibadah umum? Kemudian belajar tu ibadah khusus ataupun ibadah umum? Okey. Klasifikasikan, kelaskan pernyataan tu berkaitan dengan ibadah umum ataupun ibadah khusus. Okey. Habis. Okey, kita pergi muka surat yang pergi ke muka surat 8. Muka surat 8. Muka surat 8. Ke-6. Okey, soalan ke-6 kat muka surat 8. Okey. Ya. Nak tulis kat buku mana? Buku mana tu? Siapa tu? Akil.
Akhi Khairi ke? Kat buku mana Akhi? Tak nampak. Kamera Akhi tak. Tu. Tak apa, tulis je dekat kertas dalam mana-mana buku pun. Kalau ada buku mana-mana pun tulis je. Okey. Nanti awak kepit. Nanti awak staplerkan sekali. Nanti staplerkan sekali dengan kertas soalan tu Nanti awak nak hantar nanti awak ambil kertas dekat buku tu, staplerkan sekali dekat soalan. Step. Ha? Yang mana? Sekejap, Ustaz nak tunjukkan macam mana nak buat. Okey, soalan ke-6. Soalan ke-6 awak kena jawikan perkataan berikut. Jawikan, ya. Jawikan perkataan berikut. Okey, ni kita kena tulis dalam jawi. Okey, yang ni tak ada lah pula dalam soalan ni, banyak yang tak ada ni. Jawikan perkataan berikut. Suci, perkataan suci. Okey, 2 alam. Alam. Contoh, saya bagi satu contoh. Alam. Ain, alif, lam, mim. Alam. Okey. Nampak tak? Ustaz share. Okey, alam. Nanti yang ni awak kena jawikan. Ejaan alam. Ejaan, jawikan ejaan ni. Mulia. Lepas tu perkataan mulia. Perkataan mulia. Lepas tu perkataan apa lagi? Salji. Salji. Sabar dengan makhluk. Nanti awak jawikan, okey? Sabar, jawikan perkataan ni. Okey, kemudian soalan yang ketujuh. Soalan ketujuh, awak kena isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Soalan nombor 7, awak kena isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Macam mana kita nak isikan tempat kosong? Ni adalah jawapan-jawapan dia. Kotak ni adalah jawapan-jawapan. Okey. Nyata. Okey. 4 mengasihi, 5 menciptakan. Yang ni awak kena salin balik saja. Salin balik je yang ni. Kataan aktiviti, membersihkan, berjemaah, mengasihi, menciptakan. Salin balik je ejaan ni. Okey, habis soalan kita. Tamat soalan kita. Okey, awak dah boleh mula buat dah.